Di sebuah kampung, tinggal seorang pemuda miskin yang tinggal bersama ibunya bernama Badrul. Badrul merupakan anak tunggal Ibu Melo. Ayahnya sudah lama meninggal dunia selepas Ibu Melo melahirkannya akibat karam di lautan. Badrul seorang anak yang rajin. Masa mudanya dihabiskan di kebun membantu Ibu Melo bercucuk tanam. Dengan hasil tanamannya, itulah menyara hidupnya selama ini. Kicauan burung dan deruan angin menjadi peneman. Di suatu hari, ketika matahari sudah berada di atas kepala, sedang Badrul membersihkan kebunnya seperti biasa. Badrul, sini makan nak. Rehatlah dulu. Sudah tengah hari ni. Sekejap lagi, Ibu. Saya kena habiskan satu batas lagi. Ini, esok kita dah boleh tanam ubi dan jagung. Maafkan Ibu Badrul sebab tidak dapat memberi kebahagiaan kepada kamu. Ibu, Badrul, tak kisah hidup seperti ini. Asalkan Ibu ada di sisi Badrul. Badrul berjanji suatu hari Badrul akan bawa Ibu keluar dari kesusahan ini. Di suatu petang, di teratak buruk Ibu Melo, Ibu, cepat kemari. Badrul ada berita gembira. Apa tu Badrul? Duduk di sini, Ibu. Badrul ada peluang untuk bekerja sebagai anak kapal. Bolehlah selepas ini kita ubah nasib kita, Ibu. Badrul harap Ibu gembira dengan berita ini. Alhamdulillah, Badrul, Ibu gembira sangat. Ibu harap kamu akan melaksanakan tanggungjawab yang telah diberikan. Jaga solat, jaga akhlak, buat kerja dan ikhlas. sunyi keadaan pelabuhan, masih tidak ramai yang datang. Badrul mencari-cari tempat untuk dia duduk bersama ibunya sementara menanti kehadiran pengurus yang menguruskan pengambilan pekerja. Badrul tidak senang duduk, sekejap bangun, sekejap berdiri, matanya tidak terhenti-henti mencari kelibat yang dinantikan. Seketika itu, Ibu, dah tiba masa Badrul pergi. Badrul pergi dulu, Ibu. Pergilah nak. berat langkah Badrul meninggalkan ibunya yang entah ke mana, namun dia harus pergi. Dia nekat untuk mengubah hidupnya dan ibunya sambil memandang ke belakang mencari kelibat ibunya. Ibu Melur mengintai-intai sambil mendeklamasikan saja. Anakku pergi meninggalkanku. Ku berharap dia tak akan melupakanku. Ku mohon doa restu darimu. Moga dia dilindungimu selalu. Anakku, janganlah risau tentang diriku. Pandailah ibu menjaga diri. Jangan kau lupa ibumu. Ibu sentiasa doakan kau dari sini. Pengembaraan bermula di atas kapal persiaran. Maka bermulalah pengembaraan. Si Badrul ke negeri orang mencari pengalaman hidup. Badrul bekerja dengan tekun dan rajin sehinggalah dia dilihat oleh pemilik kapal iaitu Tuan Ismail.
Badrul asyik dengan kerjanya, dari kerja yang mudah kepada kerja yang berat. Tuan Ismail sangat suka dengan peribadi Badrul yang sangat rajin dan bertanggungjawab itu. Tuan Ismail tersenyum sendiri sambil memerhatikan Badrul. Sebelah sudut lain, Puteri Shakila sedang asyik dengan kerjanya di samping dibantu oleh Badrul apabila lampu dinyalakan pada Puteri Shakila yang sedang bekerja. Dalam perhatian Tuan Ismail, dia sangat tertarik dengan Badrul dan ingin menjodohkan Badrul dengan puterinya. Badrul, kemari kamu. Sudah lama saya perhatikan kamu. Sudah bertahun-tahun kamu tidak pulang ke rumah. Cuti pun kamu bekerja. Kamu tiada keluarga kah? Saya tinggal sebatang kara. Saya susah. Sudah tiada siapa di muka bumi ini, Tuan. Saya lihat kamu sangat rapat dengan puteri saya. Apa pendapat kamu kalau saya jodohkan kamu dengan puteri saya? Bermula kehidupan baru si Badrul. Badrul kini sudah menjadi pemilik kapal dagang dan berdagang ke pelabuhan-pelabuhan sehingga berlabuh ke kampungnya. Berita tentang kepulangan Badrul sehingga ke pengetahuan ibunya. Badrul berubah wajah dan berpakaian segak dan kemas, berjalan memerhatikan pekerjanya, melakukan kerja masing-masing. Pada ketika ini, sikap Badrul sudah berubah. Dia semakin sombong dan angkuh. Pekerjanya semua dimarah sehingga sekiranya membuat kesilapan. Pentas, Ibu Melo sedang menyanyi gembira. Sungguh gembira rasa hati ini. Sudah lama ibu tunggu kepulanganmu. Setiap hari itu ternanti-nanti. Pulang jua kau ke pangkuanku. Sedang asyik ibu menyanyi, tiba-tiba terlanggar dengan seorang wanita. Maafkan saya, habis kotor baju puan. Tak mengapa. Makcik hendak ke mana? Boleh saya bantu? Makcik mahu melihat anak makcik yang baru pulang. Sudah lama tidak bertemu. Katanya dia pulang hari ini. Inilah kapal pelayarannya. Kebetulan makcik, kapal ini milik saya dan suami. Boleh saya tahu siapa anak makcik? Mungkin mereka salah seorang pekerja kami? Tiba-tiba Badrul muncul dan niatnya untuk menyapa isterinya. Badrul tidak menyedari ibunya ada di situ. Badrul, lama ibu tunggu. Apa khabar kamu sekarang? Sudah kacak kamu sekarang? Siapa kamu? Berani-berani mengganggu aku, anakmu. Ibuku sudah lama tiada. Puteri hanya melihat gelagat mereka. Puteri merasa hairan kerana setahunya Badrul tinggal sebatang kara. Badrul terus menarik tangan puteri lalu pergi dari situ. Badrul, berdiri Badrul memandang lautan di hujung kapal persiarannya.
sedang asyik termenung mengingatkan peristiwa tadi sambil hatinya berkata, kenapa ibu datang di hadapan orang ramai? Badrul baru bercadang untuk bertemu ibu sendirian di rumah. Perlahan-lahan Puteri Syakila menghampirinya. Abang, jauh termenung? Sayang perhatikan abang dari tadi termenung sendiri. Abang teringat kejadian tadi? Benarkah orang tua itu mak abang? Bukankah abang kata ibu sudah tiada? Bukanlah sayang. Kesian makcik tu, rindu betul dia dengan anaknya. Mesti sudah lama dia tidak bertemu anaknya. Sampaikan abang dianggap sebagai anaknya. Bagaimana aku ingin menceritakan hal sebenar sedangkan sebelum ini aku telah berbohong mengatakan aku sebatang kara. Angin kencang dan datang seekor lobster gergasi melanggar kapal milik Badrul. Kapal Badrul sudah rosak akibat dilanggar lobster. Badrul, kau seekor anak yang dahaka. Sungguh zalim perbuatan kau terhadap ibu kau. Aku tak tahu macam mana. Isteriku seorang ternama. Bagaimana aku ingin mengaku bahawa itu ibuku. Tentulah dia tidak akan terima semua ini. Sedangkan aku pernah berbohong bahawa aku hidup sebatang kara. Kau memang manusia yang kejam. Rasakan ini. Badrul melihat penumpang-penumpangnya menjerit-jerit. Badrul melihat keadaan menjadi kelam kabut. Kapal tu huyung hayang. Badrul terlempar ke lantai dan pingsan. Dia merasakan ada tangan yang menggapai tangannya. Bayangan ibunya muncul di hadapan memangku Badrul. Badrul menangis teresa-esa. Abang, bangun. Kenapa ni? Dari tadi abang menjerit-jerit dan sekarang menangis. Kenapa ni? Subhanallah. Kenapa dengan abang ni? Sudah 3 kali saya lihat abang mengigau, menjerit-jerit, kemudian menangis. Sayang, Baju lagi. sayang, abang ada rahsia yang abang simpan selama ini. Abang rasa menyesal dan malu. Abang rasa bersalah dan malu dengan perbuatan abang. Ceritalah perlahan-lahan. Badrul memimpin tangan ibunya yang kelihatan bersih dan kemas dan membawa ibunya merasakan angin laut yang kuat di hujung kapal miliknya. Dicium tangan ibunya sambil berkata, "Maafkan Badrul, Ibu." Dari jauh, puteri memerhatikan Badrul bersama Tuan Ismail. Di akhir pencerita bersama-sama semua pelakon. Ibu, biarpun kepahitan yang telah engkau rasakan, tidak pun kau merasa jemu membesarkanku.
mengasuh dan mendidikku dari kecil hingga dewasa. Hidupmu kau korbankan, biarpun dirimu akan terkorban. Ibu, kau ampunilah dosa-dosaku. Andai pernah menghiris hatimu, restumu yang amat kuharapkan, kerana di situ letaknya syurgaku. दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।